Hai, selamat datang ke NY Channel, Motivasi Sihat. Di sini kita sembang santai pasal kesihatan mental dan fizikal. Sama ada korang tengah cari semangat baru, tips untuk kekal positif atau nak jaga kesihatan badan dengan cara mudah, channel ni memang untuk korang. So, let's go. Hai semua, selamat datang. Kalau anda memang penggemar kopi, mesti pernah terfikirkan, kopi yang kita minum pagi-pagi ni ada kesan tak pada kolesterol? Hari ni kita nak bongkar sama-sama persoalan penting ni. Okey, cuba bayangkan, awak baru je dapat result check up, lepas tu doktor cakap, kolesterol awak tinggi sikit ni. Apa benda pertama yang terlintas kat kepala? Mesti pasal kopi pagi-pagi tu kan? Alamak, kena berhenti minum kopi ke ni? Tarik nafas lega. Sebab berita baiknya, jawapan ringkasnya ialah ya. Anda masih boleh nikmati kopi kegemaran anda. Tapi, ada tapi dia. Cerita sebenarnya bukan terletak pada sama ada anda minum kopi, tapi macam mana cara anda bancuh kopi itu. Inilah kunci segalanya yang akan kita bincangkan. Jadi, kita nak mula dari mana? Jom kita fahamkan dulu perkara yang paling asas, apa sebenarnya kaitan kopi dengan kolesterol ni? Okey, fakta pertama yang mungkin buat anda terkejut, biji kopi itu sendiri sebenarnya langsung tak ada kolesterol. Kosong. Jadi kalau bukan dari biji kopi, dari mana datangnya masalah ni? Sekarang, jom kita jadi saintis sekejap. Di sinilah ceritanya jadi makin menarik. Mula-mula, kita kena kenal dulu dengan LDL atau orang selalu panggil kolesterol jahat. Senang cerita, bayangkan ia macam sisa-sisa lemak yang boleh sumbatkan paip air kat rumah. Cuma bezanya, paip ni ialah saluran darah kita. Dan bila tersumbat, ia boleh bawa kepada penyakit jantung. Sebab itulah, bila kita cakap pasal kawal kolesterol, fokus utama kita adalah untuk rendahkan paras LDL ni. Inilah nombor yang doktor paling ambil berat. Dan inilah dia watak jahat dalam cerita kita hari ini, Cafestol dan Kahwal. Bunyi macam nama saintifik kan? Sebenarnya, ia adalah sebatian minyak semula jadi yang memang ada dalam kopi. Isunya, dua benda ni boleh bagi isyarat pada badan kita untuk hasilkan lebih banyak kolesterol jahat LDL tu. Ini membawa kita kepada soalan paling kritikal yang mungkin akan ubah cara anda minum kopi lepas ni. Kopi anda ditapis ke tak? Jawapannya, boleh mengubah segalanya. Nah, cuba tengok perbandingan ni. Kopi yang tak ditapis, macam French press atau kopi tubruk, kandungan Cafestol dan Kahwal dia tinggi. Sebaliknya, kopi yang lalu penapis kertas, macam yang keluar dari mesin kopi biasa kat office tu, atau V60, kandungan bahan jahat tu jauh lebih rendah. Nampak tak? Penapis kertas tu lah hero dia. Dan ini bukan cakap-cakap kosong, sains pun sokong. Macam yang dinyatakan dalam kajian ni, penapis kertas tu sebenarnya penyelamat. Ia perangkap kebanyakan sebatian yang boleh naikkan kolesterol tu. Senang Okey, bab cara bancuh kita dah faham. Tapi, jangan lega dulu. Cerita tak habis lagi. Jom kita tengok apa lagi yang kita selalu letak dalam cawan kopi kita tu. Gula, krim, susu pekat, sirap karamel lah, sirap vanila lah. Semua ni nampak sedap. Tapi ia boleh jadi musuh dalam selimut. Bukan setakat tambah kalori, tapi ia juga boleh naikkan risiko kolesterol. Nanti tak pasal-pasal, sia-sia je usaha kita pilih kopi ditapis tadi. Dan kena hati-hati sikit dengan minuman kopi yang fancy kat kafe tu. Latte, frappe, cappuccino. Memang sedap, tapi selalunya ia penuh dengan gula dan lemak yang boleh kacau bacaan kolesterol kita. Jadi, macam mana kita nak minum kopi dengan bijak? Jom kita rumuskan semua sekali dalam satu panduan yang mudah untuk anda ikut. Okey, ini dia 5 peraturan emas. 1. Sentiasa pilih kopi yang ditapis. 2. Cuba kurangkan bahan-bahan manis tu. 3. Ingat ya, kopi bukan pengganti air kosong. 4. Jaga kuantiti, jangan minum berlebihan. Dan yang kelima, ini sangat penting, jangan sesekali gabungkan kopi dengan merokok. Kombinasi ni memang sangat-sangat tak elok untuk jantung. Berapa banyak tu dikira banyak? Panduan umum cakap, had selamat untuk orang dewasa ialah sekitar 400 mg kafein sehari. Itu lebih kurang 4 cawan kopi ditapis. Jadi, ingat nombor ni ya. Untuk bagi anda gambaran yang lebih jelas, ini adalah carta paras kolesterol. Boleh tengok bacaan anda jatuh kat mana. Matlamat kita semua adalah untuk kekalkan LDL bawah 100 dan jumlah kolesterol bawah 200. Bila kita faham carta ni, barulah kita tahu kenapa semua tips tadi tu penting. Jadi, kita kembali semula ke soalan asal. Boleh tak minum kopi kalau kolesterol tinggi? Jawapannya, ya, boleh.
Cuma kena buat dengan cara yang betul. Pilihan kopi anda hanyalah satu daripada berpuluh-puluh pilihan yang anda buat setiap hari. Jadi soalan saya untuk anda, selain daripada bancuh kopi yang lebih sihat esok, apa lagi satu pilihan sihat untuk jantung yang anda akan buat hari ini? Fikir-fikirkan.